Alright. Baik, bagaimana untuk menjawab soalan objektif? Okey, dengar betul-betul Dengar betul. Apabila kamu dapat je soalan ini, okey, soalan kertas soalan, apa yang kamu kena buat iaitu baca soalan elok-elok. Baca macam mana? Iaitu pernyataan di bawah menerangkan pengertian sejarah. Okey, pengertian sejarah. Nampak tak? Apa yang cikgu buat? Sentiasa ada pen dan kamu gariskan, underlinekan. Iaitu dengan dia punya underlinekan apa? Keywords dia. Soalan ni kata tentang pengertian sejarah. Baik, apa dia kata? Okey, penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Baik, okey. Siapakah tokoh sejarawan yang memberikan pengertian sejarah tersebut? Okey. Baik, adakah Ibn Khaldun? Adakah Herodotus? E.H. Carr? Ataupun Muhammad Yusuf Ibrahim? Kalau macam cikgu akan cari keywords dia, iaitu penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Bila ada tindakan manusia dan sebab berlakunya suatu peristiwa, maka jawapannya adalah apa? Sila tulis dalam Zoom chat sekarang dan direct message kepada cikgu. Direct message jangan tulis tu, jangan send to everyone. Send direct message kepada Cikgu Rafi. So apa jawapan dia? Adakah A, B, C atau D? So cikgu nak semua orang buat. 17 orang ada dalam kelas ni, 17 orang buat. Sila send jawapan dia. Adif Zakwan, betul. Harshita, betul. Zarfan, salah Zarfan. Kalau salah cikgu juga salah. Zarfan, salah. Betul kan? Salah, betul kan? Bagi jawapan lain. Lain. Cikgu nak semua orang hantar. Okey. Okey. Ya, Zarfan, salah juga. Lavinesh, salah. Okey. Zarfan salah. Iskandar Zulkarnain, betul. Hansen, salah. Ashraf, salah. Goh, betul. Ukail, betul. Ayu Rashada, betul. Okey, Lavinesh, betul. Okey. Zarfan, salah. Baik. Masih lagi ramai lupa Baik. Ashraf betul. Sebenarnya, okey. Jawapan dia adalah Herodotus. Herodotus. Macam mana nak ingat cikgu? Ya Allah. Macam ni. Okey. Kalau korang ada ada kertas ni, take note Kalau Ibn Khaldun, dia punya keyword dia apa tahu? Peradaban, peradaban manusia, kemudian juga dan perubahan yang berlaku. Itu Ibnu Khaldun. Keywords for Ibnu Khaldun. Cikgu kecilkan. Itu peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Itu Ibnu Khaldun. Kalau Herodotus, keywords dia adalah tindakan manusia, dan sebab-sebab berlakunya peristiwa itu. Begitu. Ingat dia punya keywords dia. E.H. Carr pula cikgu. E.H. Carr kata bahawa sejarah berkaitan dengan keywords dia. Proses interaksi. Proses interaksi antara apa? Ahli sejarawan dengan faktanya. Sejarawan dan faktanya. Begitu. Jadi ini keywords yang akan membezakan ahli sejarawan tu. Nampak tak? Jadi memudahkan kamu untuk ingat. So kamu tak perlu nak ingat semua ayat-ayat tu. Nampak? Dan Muhammad Yusuf Ibrahim, keywords dia apa? Sejarah merupakan catatan, ataupun record. Record sesuatu peristiwa. Itu Yusuf Ibrahim. Nampak tak? Jadi senang kamu nak ingat. Sebab kamu tahu dia punya keywords. Kalau kamu tengok kalau Ibn Khaldun mesti ada peradaban manusia dan perubahan. Kalau Herodotus
tindakan manusia dan sebab-sebab berlakunya peristiwa. Kalau EHK, okey, proses interaksi ahli sejarawan dengan faktanya. Kalau Yusuf Ibrahim, catatan atau rekod peristiwa. Siapa nak salin? Boleh conteng kat tepi kertas soalan kamu. Ini cara untuk kita ingat. So tak perlu nak ingat seluruh ayat. Ya, tak perlu nak ingat seluruh ayat tu. Tak perlu. Ingat dia punya keywords tu. Okey. Baik. Boleh Amin. Asfar boleh Asfar? Ashraf boleh? Boleh? Boleh faham teknik macam ni? Semua macam terkedu sekejap. Ke korang tengah menyalin ni? Korang tengah menyalin InsyaAllah. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua, sejarah berasal dari perkataan Arab iaitu syajaratun. Apakah maksud perkataan tersebut? Okey, saya tuliskan jawapan dia. Okey, Adib Zakwan betul, Lavinesh betul, Harshita betul, Zarfan betul. Okey, lagi siapa? Hansen salah, Hansen. Ukail salah. Okey, betulkan balik. Hansen salah, Ukail salah, Darwish betul, Mina betul, Ukail salah, Go betul. Okey. Lupalah tu, banyak yang lupalah ni. Ya, Ukail baru betul. Baru betul. Sebenarnya, okey, syajaratun ini bermaksud dalam bahasa Arab iaitu bermaksud pokok. Pokok. Okey. So itu nombor 2. Baik, ramai yang salah tu. Okey, baik, tak apa. Soalan yang ketiga. Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri sumber prima. Okey, nampak tak cikgu gariskan ciri-ciri sumber prima? Belum diolah atau diterbitkan, bersifat asli dan belum ditafsir. Apakah contoh sebenarnya sumber prima? Okey, ensiklopedia, manuskrip, fosil atau risalah. Okey, sila tuliskan jawapannya. Adakah A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4? Okey, Harshita betul. Zarfan salah. Okey, Zarfan salah. Mina betul, Ukail betul. Okey, siapa lagi? Okey, Mina Darwish betul. Iskandar Zulkarnain salah. Hansen betul. Zarfan betul. Lavinesh. Okey, Adif Zakwan betul. Okey. Ingat sumber prima adalah sumber yang belum diolah atau diterbitkan. Ashraf betul, Ashraf. Adif Zakwan betul. So sumber prima itu contohnya adalah manuskrip dan fosil. So jawapannya 2 dan 3. Okey, ensiklopedia dan risalah, kedua-dua ini adalah sumber sekunder. Ya, sumber sekunder iaitu sumber yang telah diolah dan telah diterbitkan. Jadi nombor 3 adalah C. Baik. So daripada soalan 1, 2, 3 ni, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Sebelum cikgu proceed kepada soalan nombor 4. Ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Okey, Lavinesh. Bagus, Lavinesh. Okey, tak ada soalan nak tanya. Baik. Kita pergi kepada soalan yang keempat. So kita tengok soalan yang keempat di sini. Okey, maklumat di bawah merujuk kepada sumber sejarah, jurnal, majalah, akhbar. Okey, jadi maklumat di atas berkaitan dengan apa? Adakah sumber cari gali, atau sumber tertier, atau sumber prima, atau sumber sekunder? Tulis jawapannya sekarang. Okey, Harshita betul, Mina betul, Zarfan betul, Mariam, Darwish Hakimi betul, Ukail betul, Adif Zakwan betul, Lavinesh betul, Hansen betul. Okey, lagi. Okey, Iskandar betul, Iskandar. Okey, lagi. Boleh cuba lagi cepat. Okey. So cikgu nak semua orang
Cikgu nak kalau boleh semua orang jawab nak boleh semua orang jawab. Okey, Darwish Hakimi mana? Okey. Tulis jawapannya di Zoom chat. Ya, betul Go. Bagus. Ayu Raisyadah, betul. Betul. Bagus. Baik. So kalau kita lihat soalan nombor 4 ini, jurnal, akhbar, majalah adalah contoh bagi sumber sekunder. Jadi jawapannya adalah D. Sumber sekunder. Bagus. Cikgu nak kamu semua respon berikan jawapan. Okey. Baik. Soalan yang kelima. Apakah ruang masa yang digunakan dalam sejarah? Adakah dekad? Ngalaf. Ah? Dekat dengan alaf kan? Okey, sekejaplah cikgu nak baca ni soalan dia. Dekad. Okey, nombor 2, alaf, tahun baharu atau masa lampau. Yang mana satu? Adakah A, B, C atau D? Baik. So, kalau kita lihat, Ayu Raisyadah betul. Lavinesh betul. Ashraf salah. Hansen betul. Ukail betul. Harshita betul. Mina betul. Zarfan betul. Iskandar Zulkarnain betul. Bagus. Ramai yang betul. Baik. Goh pun betul. Amin mana Amin? Adif Zakwan betul. Amin, jawapannya Amin. Okey. Apa jawapan Amin? Jawapannya adalah Dekat dengan alaf. ya betul. Jawapannya ruang masa itu merujuk kepada dekad dan alaf. So jawapannya adalah A, 1 dan 2. Okey. So senang je kan? Baik, soalan nombor 5 adalah A. Soalan yang ke-6. Rajah di bawah menunjukkan kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah penyelidikan sejarah memang ada 3. 1, kaedah lisan. 2, kaedah bertulis. Dan ketiga ialah Y. So, apakah Y? Iaitu A, kaedah artifak. B, kaedah arkeologi. C, kaedah gali cari. Dan juga D, kaedah temu bual. So, kalau kita lihat dari daripada sini, okey, so ramai jawab. Okey, Darwish Darwish. Darwish Hakimi betul, Harshita betul, Mariam betul, Goh betul, Lavinesh betul. Ukail salah, Ukail. Salah. Iskandar betul. Okey, ya betul Ukail. Okey. Mina betul. Okey. Okey, Darwish pun betul. Okey, baik, bagus. Okey, Ayu Raisyadah betul. Y ini sebenarnya adalah, ya Adif Zakwan, Y inilah jawapannya iaitu kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi. Sebenarnya itu je 3. Dia tak ada pun kaedah artifak pun tak ada, kaedah cari gali pun tak ada, kaedah temu bual pun tak ada. Sebenarnya dia kategorikan kaedah lisan, kaedah arkeologi dan kaedah bertulis. Baik. Itu soalan yang ke-6. Kita pergi pada soalan yang ke-7. Baik, maklumat di bawah merujuk kepada bahan tinggalan sejarah. Arkeologi bawah air dikategorikan sebagai arkeologi juga. Arkeologi bawah air juga kategori arkeologi. Okey. Baik. Arkeologi. Okey. Baik, bahan tinggalan sejarah iaitu rangka manusia dan tembikar. Okey, apakah kaedah yang sesuai digunakan untuk mengkaji dan menemui bahan tinggalan sejarah ini? Okey, macam mana nak dapatkan rangka manusia dengan tembikar? Adakah kaedah lisan, kaedah temu bual, rekonstruksi ataupun arkeologi? So, sila berikan jawapannya. Okey, dalam Zoom chat. So, cikgu tengok Zarfan betul, Lavinesh, Harshita, okey, Zarfan, Ayu Raisyadah betul, Ukail betul, Mina betul. Bagus, ramai yang betul. Ramai yang betul. Hansen betul, Hansen. Okey. Baik, lagi. Darwish Hakimi betul. Darwish Hakimi betul. Adif Zakwan pun betul, bagus. Baik. So, sebenarnya soalan nombor 7 jawapannya adalah D. Kaedah arkeologi. Ya. Kaedah arkeologi adalah kaedah gali cari. Di mana gali dan mencari
rangka manusia dan tembikar. Itu dipanggil kaedah arkeologi. Baik, bagus. Soalan yang ke-8. Okey, maklumat di bawah menunjukkan proses-proses di makmal arkeologi. Okey, iaitu P. Pemunggahan dan pengisihan, Q. Pengkatalogan artifak, R. Penganalisisan artifak dan juga S. Pembersihan artifak. So yang mana satu susunan dia? Adakah B, okay, adakah A, B, C ataupun D? Ada nak dia? Tak cakap. Orang tidur makan dulu lah. Itu pun nasi power. Orang tidur. Running out of time. Kenapa tidak? Boleh lah. Ini aku semua. Okay. Okay, so kalau kita lihat. Okay, bermula dengan pemunggahan dan pengisihan. Kemudian, okay. Okay, baik. Sebenarnya ikut susunan dia macam mana cikgu? Ikut susunan dia, mula-mula pemunggahan dan pengisihan dulu. Ini satu. Kemudian, dah keluarkan tu, bersihkan dulu. Betul tak? Bersihkan artifak tu dulu. Kemudian bila dah bersihkan, baru kita katalogkan dia. Maknanya kita asingkan dia. Ikut katalog. Dan kemudian barulah kita analisa ataupun analisis artifak. So, ikut susunan P, S, Q dan juga R. So, jawapannya adalah D, P, S, Q dan juga R. Ramai yang jawab betul tadi. Lina, Lavinesh, Adil Zakon salah, Harshita, Zarfan, Iskandar Zulkarnain, bagus. Bagus, Mod. Right. Baik. Ya, Mina, betul Mina. Baik, soalan yang ke-9. Dialog di bawah menerangkan perbezaan pendapat antara ahli sejarawan. So, Farhan kata, terdapat banyak perbezaan pendapat antara sejarawan tempatan dengan sejarawan barat. Betul Farhan, saya setuju dengan pendapat kamu, kata Prakash. So, apakah faktor-faktor perbezaan pendapat dalam kalangan ahli sejarawan? Okey, apakah faktor-faktor, maknanya apakah sebab-sebab? Okey, pendapat itu berbeza. Adakah kerana perbezaan bahasa atau perbezaan lokasi atau perbezaan ideologi ataupun juga tujuan penulisan? Baik. So jawapannya okey. Okey. Lavinesh salah. Okey. Adif Zakwan betul, Harshita betul, Mina betul, Zarfan salah. Zarfan salah. Okey. So siapa lagi? Apakah jawapan dia? Okey. Iskandar Zulkarnain. Okey. Salah. Okey. Zarfan. Salah. Baik. Sebenarnya antara faktor perbezaan pendapat adalah adakah sebab perbezaan bahasa? Tak. Perbezaan bahasa sebenarnya boleh dibaca balik, boleh ditranslate. So tak ada masalah sebenarnya perbezaan bahasa. Okey, perbezaan bahasa tidak menjadi perbezaan pendapat. Okey, adakah sebab perbezaan lokasi pun tidak juga. Okey, lokasi yang berbeza tak ada masalah. Tapi sebenarnya perbezaan ideologi dan juga tujuan penulisan. Di mana perbezaan ideologi? Ideologi itu maknanya cara berfikir. Perbezaan ideologi iaitu contohnya ideologi orang barat dengan ideologi orang tempatan berbeza. Jadi perbezaan itu menyebabkan perbezaan pendapat. Dan satu lagi tujuan penulisan. Ada yang menulis untuk menceritakan kehebatan. Ada juga yang menulis untuk menunjukkan kelemahan. Contoh macam British.
Okey, British menulis sejarah, okey, sejarah tanah Melayu. Okey, dengan tujuan untuk melemahkan orang-orang Melayu. Ditulislah tentang orang Melayu lemah, orang Melayu malas. Itu tujuan penulisan. Sejarawan tempatan pula menulis cerita-cerita orang Melayu dengan tujuan untuk menunjukkan kehebatan orang Melayu. Seperti menunjukkan kehebatan orang Malaysia. Kehebatan tu Dr. Mahathir, kehebatan Tunku Abdul Rahman. Jadi tujuan penulisan yang berbeza akan menyebabkan perbezaan pendapat. So jawapannya adalah D, 3 dan 4. Boleh faham? Boleh faham okey. Itu perbezaan dia. Baik. Soalan yang ke-10. Apakah kepentingan mempelajari sejarah untuk memupuk semangat patriotisme atau mata pelajaran wajib di sekolah, nak menjadi murid yang cemerlang atau meningkatkan pengetahuan? Jawapan dia. Ya, Ayu Rasyada betul. Ukail betul. Lavinesh salah. Lavinesh salah. Harshita betul. Zarfan salah. Okey, Lavinesh betul. Iskandar Zulkarnain betul. Ashraf salah. Ashraf. Darwish Hakimi betul. Zarfan betul. Nina betul. Okey, sebenarnya apakah kepentingan mempelajari sejarah? Kepentingannya adalah untuk Hansen salah Hansen. Okey. Jawapannya adalah untuk A, memupuk semangat patriotisme. Apa itu patriotisme? Memupuk semangat cinta akan negara. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita akan dapat menyemai semangat cinta akan negara. So 10 adalah A. Ya. Baik. Kemudian kita lihat soalan nombor 11. Pernyataan di bawah menerangkan tentang perubahan bumi. Alamak. Bila dah masuk perubahan bumi ni, maknanya kita telah masuk bab yang kedua. Iaitu, bab yang kedua iaitu apa? Iaitu zaman air batu. Baik. Bumi telah mengalami pelbagai perubahan sejak berjuta-juta tahun dahulu. Apakah kesan perubahan tersebut? Adakah terhadap rupa bentuk fizikal ataupun habitat hidupan ataupun putaran bumi ataupun pertambahan populasi? Yang mana satu jawapan dia? Baik, Zarfan betul, Harshita betul. Okey, Lavinesh betul. Nina betul. Lain. Okey, bumi telah mengalami perubahan. Ingat bumi. Bumi telah mengalami perubahan. So, apakah kesan perubahan itu? Ya, Mina betul, Ukail betul. Lain. Asfa mana Asfa? Daripada tadi tak jawab Asfa. Mana Asfa? Hansen betul. Iskandar Zulkarnain salah. Iskandar salah okey. Baik. Bumi mengalami pelbagai perubahan sejak berjuta-juta tahun dahulu. Apakah kesannya? Kesannya kepada bumi, maknanya kesan dalam bentuk rupa bentuk fizikal bumi. Kan dulu kan kita belajar, ingat tak? Dalam muka surat yang awal, bumi mula-mula tanah dia semua bercantum. Tetapi bila berjuta-juta tahun dia bergerak. Kemudian bila berjuta-juta tahun lagi dia bergerak lagi. Kemudian dia berpecah lagi. Betul tak? Itulah dia perubahan rupa bentuk fizikal bumi. Jadi jawapan dia adalah A. Dia rupa bentuk fizikal. Itu perubahan bumi. Boleh faham? Boleh faham Okey. Baik. Soalan yang ke-12. Pernyataan di bawah menerangkan bidang ilmu kajian sejarah. Baik, bidang ilmu yang mengkaji organisma yang pernah hidup di bumi, sisa atau fosil yang terawet dalam sedimen binatang,
tumbuhan dan bentuk-bentuk kehidupan purbakala. Apakah bidang ilmu yang dimaksudkan di atas? Adakah paleografi ataupun paleontologi atau teknologi ataupun astrologi? Okey. So Zarfan betul, Harshita betul, Hansen betul. Okey, lagi. Ukail salah, Ukail. Ya betul, Ukail betul. Mina salah, Mina. Iskandar Zulkarnain salah. Dia hampir-hampir tapi salah. Mina pun salah juga. Okey. Baik, ya betul Mina. Baik. Bidang ilmu ini okey iaitu mengkaji okey organisma yang pernah hidup semua. Lavinesh salah, Lavinesh. Okey. So takkanlah teknologi. Teknologi bukan. Astrologi pun bukan. Okey, sebenarnya jawapannya adalah paleontologi. Nampak tak? Paleo. Paleo ni bermaksud awal. Awal yang terawal. Dan logi ni sebenarnya okey adalah satu kajian. Kajian. Jadi paleontologi jawapannya 12 adalah B. Paleontologi. Okey. Baik. Soalan 13. Apakah contoh haiwan yang hidup di zaman air batu? Ini kalau tak tahu juga, okey. Nampak gayanya cikgu kena simbah korang dengan air ni kan. Baik. Cikgu tak nak cerita, cikgu nak bagi tahu. Okey, bagi jawapan dia. Mana satu betul? Sila bagi jawapan sekarang. Mina betul, Iskandar Zulkarnain betul, Darwish, Ashraf bagi jawapan yang betul. Siapa yang salah cikgu simbah dengan air. Baik, Ashraf, Hashita, Zarfan, Ukail betul, Hansen betul. Lavinesh betul. Okey. Darwish Hakimi. Darwish, cikgu simbah kau dengan air kan? Cikgu simbah kau dengan air kan? Kau bagi jawapan betul-betul? Ayu Raisyahada betul. Okey. Baik. Jawapan okey yang betul. Okey, sebenarnya adalah ya. Okey, contoh haiwan yang hidup zaman air batu adalah mammoth dan juga sloth. So jawapannya adalah B, 1 dan 4. Tak, celah mana harimau gunungnya? Mana ada harimau gunung? Harimau gunung zaman sekarang pun ada juga. Aish, kau ni. Yang satu lagi tu, yang harimau yang ada gigi tu keluar tu, itu dipanggil harimau bertaring panjang. Harimau bertaring. Harimau bertaring panjang tu. Bukan harimau gunung. Okey. Ingat saya yang salah cikgu. Okey, baik. Baik, 13 adalah B. Okey. Okey, baik. 14. Okey. Iklim telah mempengaruhi perubahan bentuk fizikal bumi. Iklim okey, menjadi daratan dan lautan. Daratan terdiri daripada apa? Adakah teluk, adakah gunung, atau adakah tanah pamah ataupun selat? Sila tulis jawapannya. Okey, jawapannya adalah okey, Harshita betul, Zarfan betul. Lain. Tambah. Cepat. Apa jawapan dia? Mina, salah Mina. Salah. Iskandar Zulkarnain. Okey, jawapan betul Iskandar. Lavinesh pun betul. Okey, Mina pun betul. Okey, lain. Mana Adif Zakwan? Mana Ashraf? Okey, Hansen betul Hansen. Mariam mana Mariam? Okey, Ukail betul. Darwish Hakimi betul. Okey. Amin mana Amin? Tak jawab pun Amin okey. Ayu Raisyahada betul. Okey. Baik. So, jawapannya adalah okey, iaitu gunung dan juga tanah pamah. Sebab soalan tanya apa? Daratan. Daratan terdiri daripada gunung dan tanah pamah, tanah rendah tu. Kalau ditanya laut, okey, lautan tu okey, bentuk fizikal lautan termasuk teluk dan juga selat.
Dua-dua ni untuk lautan. Teluk tu iaitu bentuk muka bumi yang menganjur ke dalam tepi pantai yang bentuk U tu. Itu teluk. Kalau selat adalah laluan sempit, laluan laut yang sempit seperti Selat Melaka. So, jawapannya adalah C, 2 dan 3. Baik, soalan 15. Apakah garis masa bagi zaman Miocene? Zaman Miocene. Berapa juta tahun? Zaman Miocene. Okey. Miocene yang terawal kan? Miocene yang terawal kan? Yang terawal. Kita ada Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Okey. Jadi yang mana satu? Adakah zaman Miocene? Okey, yang terawal kalau kita lihat ada dua. Sama ada, okey, Pleistocene tak ada. Pleistocene selepas tu. Selepas tu. Boleh Ayu, boleh. Baik. Sama ada B ataupun B. Tetapi untuk zaman Miocene jawapannya adalah D, 23 juta tahun dahulu. Okey. Zaman Miocene. Ingat susunan dia Miocene, Pliocene, Pleistocene, Holocene dan PlayStation. Tak, PlayStation tu bukan. Tu bukan zaman. Itu game. Okey. Baik. So 15 adalah D. Baik. Soalan 16. Okey, antara berikut yang manakah berkaitan dengan zaman Holocene? Okey, zaman Holocene apa kaitan dia? Zaman Holocene yang terkini yang manakah yang kaitan dengan zaman Holocene? Adakah ada tulisan kuniform? Adakah aktiviti pertanian atau hidup secara kolektif atau mempunyai kepercayaan yang tersendiri? Baik. Maknanya zaman Holocene adalah zaman di mana manusia telah mengalami kemajuan. Jadi mana jawapan dia? Okey, ramai yang kata jawapan dia ya ke? Okey. Okey, ramai yang kata okey Lavinesh kata Zarfan, okey Lavinesh, Harshita, okey Hansen. Okey, Ukail. Okey. So antara berikut yang manakah berkaitan zaman Holocene? Bukankah zaman Holocene memang ada aktiviti pertanian? Okey. Dan juga hidup secara kolektif, maksudnya hidup secara apa? Okey, hidup secara kolektif maksudnya hidup secara apa? Secara apa kolektif tu? Bukankah zaman Holocene sudah ada aktiviti pertanian dan juga tulisan kuniform? Betul tak? Dah ada tulisan kuniform. Betul ke tak betul? Adakah cikgu yang betul ataupun kamu yang betul? Okey. Yang mana satu? Semua dah confused. Jeng. Okey. Baik. Yang manakah berkaitan zaman Holocene, iaitu ada tulisan kuniform dan juga telah memulakan aktiviti pertanian. So jawapannya adalah A. Setuju? Setuju tak Min? Setuju. Setuju Zarfan. Zarfan jawab setuju. Okay. Sedap suara Zarfan. Baik. Jadi 16 jawapannya adalah A. Okey, baik. 17. Okey, maklumat di bawah menunjukkan perubahan zaman air batu, iaitu kenaikan aras laut dan juga kepupusan binatang. Maknanya maklumat di atas menerangkan tentang adakah zaman air batu awal atau zaman Pleistocene atau zaman air batu akhir atau zaman Miocene. Okey, zaman ni di mana air laut naik dan binatang mulai pupus. So yang mana satu jawapan dia? Sila tuliskan jawapannya. Okey, Zarfan betul, Harshita betul, Lavinesh salah. Salah Lavinesh. Salah.
Lain. Ukail salah lagi lah, salah Ukail. Hansen salah Hansen. Kepupusan binatang. Iskandar betul, Ukail salah. Hansen betul. Ya. Okey, Lavinesh salah. Okey, Ukail betul. Mina betul. Ayu salah Ayu. Salah. Salah. Okey. Okey, Lavinesh ya betul. Okey, betul. Baru betul. Okey. Baik. Bila, okey, kamu kena ingat zaman Miosen adalah zaman di mana permulaan kepada zaman air batu. Zaman Pliocene di mana zaman sejuk. Secara besar-besaran bumi mulai sejuk. Kemudian zaman Pleistocene zaman di mana dah mula berkurangan sejuk. Dan zaman air batu akhir adalah zaman di mana ais mencair, glasier, dan kemudian menyebabkan aras laut naik dan menyebabkan binatang mengalami kepupusan. So jawapannya adalah C, zaman air batu akhir. Zaman air batu akhir ya. Ya. Baik, soalan yang ke-18. Apakah kesan aktiviti manusia terhadap perubahan suhu? Apakah kesan aktiviti manusia terhadap perubahan suhu? Ada perubahan tak bila berlakunya aktiviti manusia seperti pertanian, perlombongan, seperti perindustrian? Apa jawapan dia? Jawapannya sudah tentu ada perubahan tak? Ada perubahan suhu tak? Ya, kalau kita lihat jawapannya, Ukail betul Ukail. Lavinesh salah, Harshita betul, Lavinesh salah. Zarfan betul. Hansen betul. Lain. Lavinesh, betul. Lain. Adif Zakwan. Mina salah Mina. Darwish Hakimi, Darwish mana? Ayu salah Ayu. Mina betul. Mina betul. Mana lagi? Adif Zakwan betul. Baik. Kalau kita lihat apakah kesan aktiviti manusia? Aktiviti manusia seperti pertanian, penternakan, perlombongan. Banyak aktiviti manusia menyebabkan perubahan suhu. Ada tak perubahan suhu? Ada. Suhu jadi apa? Jadi semakin panas. So suhu semakin panas tu maknanya apa? Peningkatan suhu. Nombor 18 adalah B. Peningkatan suhu. Dan 19. Kita tengok 19. Apakah yang dimaksudkan dengan fenomena glasier? Apa itu glasier? Adakah A, kecairan air batu akibat suhu yang meningkat, B, suhu yang semakin menurun, C, migrasi di runtuhan salji? So kalau kita lihat bermula daripada Iskandar. Iskandar dapat. Iskandar betul, Ukail betul, Zarfan betul, Lavinesh, Harshita, Darwish, Hakimi, Mina. Betul, Lavinesh pun betul. Bagus. Jawapannya apa? Hansen pun betul. Baik, fenomena glasier itu bermaksud kecairan air batu. So 19 adalah A. Kan? Ya, betul. Dan soalan terakhir 20. Apakah kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara? Apakah kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara? Adakah suhunya menurun? Atau terbentuknya sungai dan tasik? Atau tenggelamnya pentas Sunda? Atau pertambahan spesies haiwan baharu? Yang mana satu betul? Baik, Harshita. Betul Harshita. Bagus.
Boleh tulis jawapan dia. Adakah 1 dan 2, 1 dan 4, 2 dan 3 ataupun 3 dan 4. Okey. Baik, Ukail betul. Zarfan betul. Mina salah Mina. Mina salah. Hansen betul. Lavinesh betul. Darwish Hakimi betul. Mina baru betul Mina. Okey. Yang lain-lain? Mana? Asfa mana Asfa? Tak jawab-jawab daripada tadi Asfa. Okey. Mariam mana Mariam? Okey. Mariam, Winston. Okey, Ayu salah Ayu. Ya. Kenapa? Asfa, kau tak jawab pun soalan nombor 20. Dari mana jawab ni? Kau ni kan macam ni. Kamu klik pada chat. Klik pada chat bawah tu. Kemudian kamu tulislah direct message. Kemudian tulislah jawab A ke B ke C. Itu je. Alamak Asfa. Okey. Tak, sebab mungkin Asfa biasa guna Google kot. Biasa guna Google Meet. Kan jarang-jarang guna Zoom kan. Cuba Asfa, cuba try Asfa. Kamu klik pada ruangan yang ada button chat tu. Okey, bila kamu klik kat situ, kamu nampak tak ada perbualan kat situ. Transfer try. Cikgu nak tengok boleh tak? Boleh Asfa? Oh, tak bisa kat sini. Ada nampak tak? Nampak. Okey, cuba. Cuba try test tengok. Kamu boleh tak gunakan dia? Tuliskan jawapan dia C ke D ke. Pandai. Akhirnya dapat juga Asfa. Okey. So akhirnya dapat juga Asfa jawab. Okey. Baik. So jawapan sebenarnya adalah kesan perubahan zaman air batu iaitu terbentuknya sungai dan tasik dan juga tenggelamnya pentas Sunda. So jawapannya adalah 2 dan 3 C. Baik, kepada sesiapa yang tak tahu lagi guna benda-benda yang ada dekat Zoom ni, bagi tahu cikgu. Nanti cikgu boleh explain. Don't worry. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Baik. So habis soalan 20 soalan objektif. So sekarang kita lihat soalan struktur. Okey. Kita baru je bincangkan tentang pengertian sejarah. Tentang Herodotus, E.H. Carr, Ibnu Khaldun dan juga Muhammad Yusuf Ibrahim. Ingat, bila nak menjawab itu sila bina ayat jawapan dengan baik. Contoh Herodotus. Dia kata sejarah apa? Sejarah sejarah adalah penceritaan. Penceritaan. Tentang tindakan manusia dan sebab sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Baik. Ada yang bertanya ni. Baik, cikgu. Soalan 20. Apa maksud pentas Sunda? Baik, bagus. Baik, pentas Sunda ni nak ceritanya sebenarnya adalah kawasan tanah. Cikgu boleh copy macam dalam buku teks. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Baik, pentas Sunda. Jom cikgu bawa kamu. Untuk tengok. Baik, korang nampak tak ni? Nampak tak Malaysia ni? Nampak tak Malaysia? Kau nampak tak? Nampak kan? Boleh nampak kan? Boleh nampak ke tak nampak ni? Nampak. Okey, baik, bagus Syaf. Baik, nampak Baik. Kamu nampak tak bahawa ada bahagian tertentu yang di laut. Kamu tengok di laut. Laut tu
ada air dia warna biru cair dan juga ada yang warna biru pekat. Nampak tak? Ada biru cair, ada biru pekat kan? Nampak Okey. Okey. Untuk pengetahuan kamu, okey. Dulu kawasan yang biru cair ni cikgu buat macam ni sempadan di antara biru cair dengan biru pekat tu Dulu kawasan ni semua okey. Kawasan ni semua sampai bawah ni lepas tu dia naik atas balik tau. Dia naik atas balik begini. Okey, begini dan juga begini naik atas ni. Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu dulu okey. Baik, dulu kawasan ini dia bersambung. Dia tidak ditenggelami air. Maknanya zaman bila cikgu? Zaman air batu dulu. Zaman air batu dulu, semua kawasan yang cikgu tandakan ni, yang bulat ni semua ni, dia bersambung. Kamu boleh berjalan daripada Kuala Lumpur sampai Sarawak, jalan kaki je. Lepas tu daripada Sarawak pergi ke Jakarta atau Surabaya, jalan kaki je. Sebab tu dulu semuanya bersambung. Ya, bersambung dulu. Ya. Dan okey, ini semua yang kawasan bersambung ini sebenarnya dipanggil pentas Sunda. Pentas Sunda. Okey, pentas Sunda. Ini semualah kawasan yang cikgu tanda yang tu pentas Sunda. Apabila okey, zaman air batu akhir di mana air batu telah mencair menyebabkan air laut naik. Bila paras air laut naik, maka kawasan yang biru-biru cair ni sebenarnya kawasan yang rendah-rendah tau. Kawasan yang rendah-rendah. So kawasan yang rendah itu telah ditenggelami air laut. Okey. Jadi sekarang ni membentuk banyak pulau-pulau. Ini semua pulau lah ni. Okey, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Okey. So, okey, kenapa terbentuknya ini? Kerana kenaikan paras air laut. Jadi, inilah dulu yang dikatakan sebagai pentas Sunda. Iaitu kawasan tanah yang bersambung suatu ketika dahulu. So, apabila paras air laut naik, maka kawasan yang rendah akan tenggelam. Sebab tu sampai sekarang boleh lihat lagi kat mana pentas Sunda tu. Sebab apa? Dia kawasan yang rendah. Walaupun dalam laut, maka dia masih lagi kawasan yang rendah. Okay. So, itulah dikatakan pentas Sunda. Boleh faham, Ashraf? Boleh faham, Ashraf? Berkaitan dengan pentas Sunda ni? Boleh Okey, baik, bagus. Bagus soalan tu. Bila tak tahu, tanya. Bagus. Ya, bila tak tahu, kamu tanya. Baik. So, kita kembali kepada soalan. Okey, kita kembali kepada soalan, iaitu soalannya ialah seperti kita sambungannya tadi ya. Okey. Baiklah, kita tengok soalan. Okey, so kita dah tengok tentang pengertian sejarah ni. Okey, menurut pandangan tokoh-tokoh berikut. Okey. Hai. Kenapa Vincent? Okey, baik. Okey, ini contoh bagaimana kamu nak menjawab Baik, cikgu tak nak pergi ke sini sebab kita dah biasa buat tentang Herodotus, E.H. Carr, Ibn Khaldun, Yusuf Ibrahim. Kita dah biasa buat. Okey, yang ini pun rasanya kamu pernah buat. Susun peristiwa sejarah di bawah semula mengikut kronologi yang betul. Okey, iaitu susun semula. Okey, so pastikan kalau nak susun semula ini, pastikan kamu baca dulu. Okey, satu persatu. Yang mana lebih awal? Okey, perisytiharan Malaysia, bermulanya kerajaan Melaka, kedatangan Portugis ke Melaka, pendudukan Jepun tanah Melayu, Majlis menandatangani perjanjian kemerdekaan. Sudah tentu yang ini nombor 1, yang ini A, bermulanya kerajaan Melaka. Kemudian yang ini B,
iaitu kedatangan Portugis B. Ini B. Kemudian pendudukan Jepun Tanah Melayu ini C. Okey. Dan kemudian majlis menandatangani perjanjian kemerdekaan ini D. Ini D. Dan juga yang ini adalah peristiwa Malaysia. Ini adalah E. Ikut susunan ni. So A, kemudian ini B, C, D dan juga E. Dapat tak? Nampak okey, ya. Cikgu bab berapa ni? Okey, ini bab 1. Ini bab 1 sebenarnya. Susun peristiwa sejarah di bawah semula mengikut kronologi yang betul. Ini bab 1 juga. Baik. Kemudian kita lihat nyatakan contoh-contoh sumber primer. Okey, sumber primer senang saja. Okey, iaitu sumber primer seperti fosil. Kita boleh tulis ni fosil. Okey, ataupun cikgu besarkan sikitlah. Kecil sangat perkataan tu. Ya, betul. Okey, baik, sekejap cikgu besarkan. Okey, baik. Fosil. Kemudian juga artifak. Okey. Kemudian juga bukan artifak. Kita boleh ambil manuskrip. Boleh je, tak ada masalah. Okey. Dan juga kita boleh ambil seperti diary. Ya, betul, diary. Betul. Okey, itu sumber primer. Sumber sekunder adalah seperti iaitu buku sejarah. Okey, kemudian journal. Ya, journal. Kemudian ensiklopedia, betul, ensiklopedia. Korang sambil-sambil tu korang salin juga tahu. Dan juga satu lagi iaitu bolehlah ambil akhbar ke ataupun majalah ke pun boleh juga. Itu dikatakan sebagai sumber sekunder. Okey. So boleh isi di ruangan kosong yang telah disediakan tu ya. Okey. Baik, dapat semua? Kita nak proceed pada soalan seterusnya. Okey. Dapat Boleh kita teruskan? Kita tengah salin ni. Tengah salin dah ni. Okey, boleh. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Baik, isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai berdasarkan kaedah-kaedah penyelidikan dalam sejarah. Jap. Kenapa Mina? Ada masalah ke Mina? Ada masalah ke? Tak siap lagi. Oh, ya ke tak siap lagi? Okey, boleh ambil. Boleh ambil. Okey. Kalau dah siap bagi tahu, nanti kita akan proceed dengan soalan seterusnya. Cikgu, saya nak jawapan nombor 2. Jawapan nombor 2 yang mana? Okey, jawapan nombor 2. Atas. Yang ini. Yang ini boleh ambil ni. Ya, betul, boleh ambil tu. Okey, Mina. Okey. Okey. Lavin Najda Kita pergi kepada soalan seterusnya. Kamu tandakan je ABC tu Baik. Kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey. So kalau kita lihat di sini, okey, dapat je soalan ini kamu tengok bahagian A, 4A contohnya.
antara 3 kaedah yang digunakan oleh ahli sejarawan. 3 kaedah yang digunakan oleh ahli sejarawan semasa melakukan penyelidikan. Okey, iaitu kaedah apa? Ambillah kaedah-kaedah ini. Lisan, bertulis dan juga arkeologi. So kita boleh tulis kat sinilah. Okey, iaitu kaedah lisan. Kemudian yang kedua, kaedah bertulis. Dan satu lagi iaitu kaedah arkeologi. Begitu. Ya. Kaedah lisan, kaedah bertulis dan juga kaedah arkeologi. Baik. B. Paleografi ialah ilmu yang mengkaji dan menulis dan menganalisis tentang apa? Tentang tentang tulisan. Tulisan kuno. Pada daun lontar, papyrus dan tanah liat. Nampak tak? Di sini ada paleografi. Macam cikgu cakap tadi, paleografi ialah mengkaji dan menganalisis tulisan. Paleontologi adalah mengkaji barangan-barangan lama. Apa itu kuno? Baik, kuno ni sebenarnya adalah kita kata sebagai lama. Dia lama kan? Lama. Barangan lama ataupun kita kata tulisan tulisan purba. Lama, purba, maknanya lama sangatlah. So itu dipanggil kuno. So tulisan kuno maknanya tulisan orang-orang lama, tulisan purba zaman dahulu kala. Itu dipanggil kuno. Ya. Alright. Baik. Kaedah lisan bertujuan mendapatkan maklumat. Kaedah lisan bertujuan mendapatkan maklumat daripada mereka yang mempunyai pengalaman melalui betul ayura syahadah, iaitu melalui temu bual. Bagus. Temu bual. Baik. Kemudian yang D, kaedah arkeologi. Merupakan kaedah yang digunakan. Kaedah arkeologi merupakan kaedah yang digunakan untuk mencari maklumat sejarah dari bahan tinggalan sejarah. Bahan tinggalan sejarah ditemukan dengan menggunakan kaedah apa? Iaitu kaedah apa? Kaedah cari gali. Cari gali. Baik. Kemudian yang E, arkeologi bawah air ialah kajian saintifik yang mengkaji bahan tinggalan sejarah yang terdapat di dasar laut. Kemudian kemudian tasik dan juga satu lagi iaitu sungai. Itu cara dia. Dapat jawapan semua? Dapat. Okeylah Vinesh, bagus. Dapat jawab. Betul-betul. Kalau kamu buat sungai dulu pun boleh. Buat tasik dulu pun boleh. Mana-mana pun betul. Mana-mana pun betul. Ya. Siap. Bagus. So ada yang kata dah siap. Baik. Seterusnya. Ini isi tempat kosong dengan jawapan yang betul mengenai penyelidikan sejarah. Tak payahlah ni. Kita nak tengok soalan esei sebab kita tinggal 12 minit saja. Kita nak tengok soalan esei. Baik. Soalan esei,
Okey, paling penting soalan esei bergantung kepada peruntukan markah. Okey. Jadi kalau peruntukan markah ini perlu untuk apa? Untuk kamu menjadikan dia sebagai satu ukuran macam mana nak panjang nak buat jawapan tu. Contoh soalan A. Jelaskan dua sumber sejarah beserta tujuan kajian. Baik, dia tak tulis markah kat situ. Baik, macam mana kita nak buat? Dalam peperiksaan, kebiasaannya dia akan berikan markah. Dan kebiasaannya soalan seperti ini membawa kepada 4 markah. Macam mana nak jawab soalan ini untuk dapat 4 markah penuh? So, kita try buat kat bawah kita try buat kat bawah. Baik. So, kalau kita lihat di sini, iaitu kalau kita lihat jelaskan dua sumber sejarah beserta tujuan kajian. Bila kamu dapat soalan ini, terus kamu sketch. Tulis jawapan dekat atas dia. Oh, dua sumber sejarah. Okey. Jawapan nombor 5. Mana jawapan nombor 5? Tak. Kita tak bincangkan nombor 5. Kita terus pergi kepada soalan esei. Kita terus pergi kepada soalan esei sebab cikgu nak tunjukkan bagaimana nak jawab soalan esei. Baik. Bila kamu dapat je ni, jelaskan dua sumber sejarah, kamu terus tulis, oh, sumber sejarah ada dua ya. Sumber iaitu sumber primer dan kemudian sumber sekunder. Sekunder. Okey, kamu sketch dulu jawapan. Sketch dulu jawapan. Okey. Dan tujuan kajiannya beserta dengan tujuan kajian. Okey, kajian sumber primer adalah untuk mendapat apa? Untuk mendapatkan fakta berkaitan dengan tujuan kajian dia untuk mendapatkan artifak dan bukan artifak. Bukan artifak. Seperti apa? Seperti fosil dan sebagainya lah. So kamu boleh buat ayat gitu. Dan tujuan sumber sekunder dibuat adalah untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat. Maklumat yang lebih tepat berkaitan dengan sesuatu sumber sejarah. Baik. Macam mana nak buat ayat jawapan? Ini yang paling penting. Baik. Untuk membuat ayat jawapan, pastikan kamu mulakan dengan ayat soalan. Pastikan memulakan dengan ayat soalan tu, iaitu macam ni ayatnya. So kita ambil daripada ayat soalan tu kan. Dua sumber sejarah adalah sumber ialah dua sumber sejarah ialah sumber primer dan sumber sekunder. Titik. Sumber primer dan sumber sekunder. Sebenarnya kalau kamu jawab sumber primer dengan sumber sekunder, dah ada 2 markah. Dah ada 2 markah. Baik. Kemudian kamu kena cerita tentang tujuan kajian. Sumber primer. Digunakan untuk mengkaji bahan bahan yang masih asli dan belum diolah. Diolah seperti seperti apa? Iaitu seperti fosil, artifak dan bukan artifak. So itu. Sumber primer digunakan untuk mengkaji bahan yang masih asli dan belum diolah. Seperti fosil, artifak dan bukan artifak. Kemudian kamu tambahkan penanda wacana. Manakala sumber sekunder sumber sekunder
Okey, digunakan untuk mengkaji. Okey, mengkaji sesuatu maklumat sejarah. Okey, okey, sesuatu maklumat sejarah. Okey, untuk mengkaji suatu maklumat sejarah yang lebih tepat. Okey, untuk digunakan untuk mendapatkan, bukan untuk mengkaji, untuk mendapatkan. Okey, mendapatkan sesuatu maklumat sejarah yang lebih tepat. Okey. Dan kamu boleh tuliskan juga contoh sumber sekunder. Sekunder adalah jurnal, okey, majalah, okey, okey, dan akhbar. Itu. Jadi adakah ini cukup untuk 4 markah cikgu? Ya, cukup. Bagaimana ianya ditanda? Okey, kamu tengok Okey, dua sumber sejarah ialah sumber primer dan sumber sekunder. 1, 2. Sumber primer digunakan untuk mengkaji bahan yang masih asli dan belum diolah seperti fosil, artifak dan bukan artifak. Manakala sumber sekunder digunakan untuk mendapatkan sesuatu maklumat sejarah yang lebih tepat. Contoh sumber sekunder adalah jurnal, majalah dan akhbar. So dapat tak? 1, 2, 3 dan 4. So dapat 4 markah. So kena bina dalam bentuk ayat jawapan yang lengkap. Ayat jawapan yang lengkap. Boleh faham? Ke korang tengah menyalin ni? Tengah menyalin salin lah. Okey, kalau dah siap salin, tulis dah Okey, bagus Raf. Harshita pun dah, Mina pun dah, bagus. Hansen pun dah. Okey, bagus. Okey, Wilson pun dah, bagus. Okey, baik Khail. Okey, Ayu dah. Okey, baik Ayu. So inilah cara. Okey, baik Asfah, bagus. Baik, inilah cara bagaimana untuk kamu membina ayat jawapan. Okey, iaitu perlunya pembinaan ayat yang lengkap. Okey, iaitu kalau 4 markah bagilah 4. Kalau 6 markah bagilah 6. Kalau 8 markah bagilah 8. Bergantung kepada berapa markah yang diberi, yang diperuntukkan. Baik. Di sekolah kamu ada tak bagi tahu? Cikgu sekolah kamu bagi tahu, okey, nanti soalan periksa akan ada struktur ataupun akan ada soalan esei, ada tak dia bagi tahu? Ada. Okey.